wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul azim. Saudara pengacara majlis, teman saya yang sudah begitu lama kami bekerjasama, Tuan Haji Norman Toha, yang dikasihi teman-teman penganjur, terdiri daripada bekas Persatuan bekas tentera bergabung dengan Persatuan bekas polis yang didaya utamakan oleh Kapten Syahrudin, yang juga saya kenal lebih daripada 20 tahun yang lalu. Kepada seluruh pimpinan majlis, tetamu-tetamu yang diundang, tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sebagaimana yang disebutkan, malam ini adalah malam yang penuh dengan barakah. Malam nak menyambut datangnya setiap minggu satu hari yang disebut sebagai Ummul Ayyam, ibu segala hari, Sayyidul Ayyam atau penghulu segala hari. Besok pagi-pagi kebanyakan masjid akan mengadakan sembahyang dengan bacaan daripada surah yang khusus biasanya dipilih oleh tuan-tuan imam, surah yang membawa kita, pemikiran kita, perasaan kita, seluruh tenaga dalam dan luar kita tunduk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita berhimpun, saudara-saudara, alhamdulillah, dengan perhimpunan yang saya rasa dari segi penganjurannya begitu teliti penganjurannya. Saya tengok pentas yang disediakan, hiasan-hiasan yang ada di sekeliling saya, tempat-tempat pilihan dan layout kepada tempat ini, walaupun di malam hari saya tak begitu nampak, tapi saya sudah nampak apa dia pengurusan. Apa saya nampak? Adanya pentadbiran dalam menguruskan event-event ataupun acara-acara yang seperti ini. Biasanya tuan-tuan, saya dalam pengalaman 40 tahun bersyarah seperti ini, event-event sukan cukup teliti dibuat. Event-event mengenai tradisi, mengenai hal-hal kebudayaan begitu teliti dibuat. Event-event yang dibuat di peringkat cawangan, di peringkat kampung, di peringkat mukim, yang berkaitan dengan hal-hal kemasyarakatan begitu teliti dibuat. Tapi event yang berkaitan dengan agama, kadang-kadang main lepas tangan saja cara melakukannya. Tidak teman-teman di Kuala Langat, tidak teman-teman di Sungai Buaya ini, tidak teman-teman yang dapat menganjurkan majlis ini sehingga begitu berjaya penganjurannya. Dan saya berani mengatakan, ini malam ke-22 roadshow kami. Malam ke-22 roadshow kami. Inilah di antara acara yang saya merasakan yang paling terurus daripada acara-acara yang pernah saya saksikan pada malam-malam yang berikutnya. Saudara-saudara, roadshow kami membawa kami ke Johor, membawa kami ke Negeri Sembilan, membawa kami ke Melaka, ke Negeri Sembilan, membawa kami memanglah ke Selangor, membawa kami ke Perak, membawa kami ke Pulau Pinang, membawa kami ke Kedah Perlis, membawa kami pada 29 hari bulan ini di Kelantan, membawa kami pada besok paginya, besok kami akan berada di Kuantan dari Kuala Terengganu lusanya, dan juga membawa kami ke Pahang dan seterusnya, insya-Allah ke Sabah dan Sarawak. Saudara-saudara, roadshow ini tidak lain dan tidak bukan untuk kami bertemu dengan rakyat, menerangkan sesuatu yang rakyat perlu tahu,
Bukan hanya menerangkan perkara-perkara yang tercatat dalam akhbar-akhbar yang dimuatkan dalam media, sama di cetak, sama di elektronik atau pencetak. Tapi lebih daripada itu, banyak lagi persoalan-persoalan yang kemungkinan tidak tercakup dalam akhbar, tidak termuat dalam media elektronik. Tetapi dalam pertemuan-pertemuan yang seperti ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pensyarah-pensyarah yang datangkan seperti Ustaz Rusdi tadi, saya dan teman-teman yang lain seluruhnya akan menghidangkan beberapa perkara yang mungkin tidak disebut di sana-sana, di sana-sini, tapi perkara-perkara tuan-tuan yang perlu tuan-tuan tahu sebenarnya. Sebagai penduduk kampung perlu tahu, penduduk mukim perlu tahu, penduduk daerah perlu tahu, sebagai orang cawangan perlu tahu, orang bahagian perlu tahu, orang kawasan perlu tahu. Setelah kita mengetahui seluruhnya itu, barulah kita menempatkan diri kita sebagai hamba Allah yang sangat dikasihi dan disayangi oleh Allah. Bercerita tentang hal mengenai warga negara, barulah kita menjadi warga negara yang dapat menempatkan diri kita kepada posisi menjadi warga negara yang bertanggungjawab dalam negara yang dibinanya, yaitu Malaysia yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan hadirin sekalian, tadi Saudara Norman membayangkan dan Ustaz Rusdi pun membayangkan tentang pembinaan negara ini. Kita sedang berada dalam satu persimpangan, tuan-tuan dan puan. Kita sedang berjalan selama 54 tahun. Kini saudara dan saya bertemu dengan satu persimpangan. Persimpangan itu ialah persimpangan tiga sempang tiga. Dan saudara berada dalam satu sempang, mesti ke kanan dan juga mesti ke kiri. Sama ada ke kanan ataupun ke kiri. Sempang yang ada di hadapan kita setelah 54 tahun kita merdeka. Saudara berada dalam satu posisi, saudara mesti membuat keputusan pada malam ini. Hendak jadi manusia kanan atau nak menjadi manusia kiri. Nak membentuk masyarakat kanan atau masyarakat kiri. Nak membentuk negeri kanan ataupun negeri kiri. Nak membentuk negara kanan atau negara kiri. Nak membentuk umat kanan ataupun umat kiri. Sebenarnya saudara, ini bukan keputusan yang kecil nak dibuat. Bukan keputusan yang hanya menentukan kita lapar, kita makan besok kenyang. Bukan itu. Bukan keputusan nak pucuk ubi, kita petik pucuk ubi, kita kodok pucuk ubi, dan kita makan pucuk ubi itu dengan sambal yang disediakan. Bukan hanya satu keputusan nak pergi Giant ke, nak pergi Tesco ke, nak pergi Carrefour ke. Bukan. Bukan satu keputusan nak hantar anak ke sekolah, sama ada naik bas, sama ada naik basikal, sama ada naik kereta. Bukan. Tetapi keputusan yang nak dibuat ini, keputusan yang kesannya adalah intergenerational. Kesannya ialah kesan berganda generasi ke generasi yang akan datang ini. Saudara, malam ini mesti memandang lama muka anak-anak kita. Saya ada 8 orang anak. Kita kena pandang mukanya lama-lama, saudara. Pandang anak matanya lama-lama. Adakah dengan kita sudah membangun 54 tahun, kita sebagai ayahnya, kita sebagai ibunya, adakah jenis ini anak yang kita hendak pada hari ini? Adakah jenis ini cucu yang kita hendak pada masa yang akan datang? Adakah jenis ini cicit yang kita hendak pada masa yang akan datang? Adakah jenis ini cucu piut-piut yang kita hendak pada masa yang akan datang? Apa bentuk manusianya yang ada pada sekarang ini? Manusia yang lupa Allah Subhanahu wa taala yang pertamanya. Saudara, lihatlah berapa ramai anak-anak kita, termasuk orang dewasa juga, yang cinta kepada Allah bila dipanggil menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyarah dari ke masjid ni sejak umur 25 tahun. Sekarang dah 64 tahun, tuan-tuan. Bayangkan begitu lamanya bersyarah masjid ke masjid, surau ke surau, kuliah subuh, kuliah maghrib, kuliah duha, qiyamul lail. Tapi orang tak minat, saudara. Tak minat. Orang tak minat ke masjid, tak minat ke surau, tak minat ke majlis ilmu, tak minat kepada program-program yang membentuk saudara-saudara hal memiliki peribadi. Fardu ain tak minat, fardu kifayah tak minat. Saudara, lihatlah. Bukan orang lain, suami kita. Dia banyak ke masjid ke, atau dia banyak ke padang bola ke, atau dia banyak hanya berjalan-jalan dengan kereta Myvi-nya, bawa anak kulu kili. Kadang-kadang waktu maghrib pun dalam kereta Myvi-nya tak dengar azan dipalukan, azan dialunkan, tak berapa nak dengar.
Bukan jauh daripada kita. Isteri kita sendiri di rumah. Kita tak tahu bila maghribnya. Kita tak tahu bila isyaknya, bila subuhnya. Bukan susah nak cari anak-anak kita sendiri di rumah. Berapa orang besok hari Jumaat, tuan-tuan dan puan, hari Jumaat besok sepatutnya kita berbondong-bondong besok meraihkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sujud di depan Allah Subhanahu wa taala, menitiskan sebutir dua butir air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap minggu, setiap hari, setiap pagi. Kalau kita lakukan, bayangkan kekuatan umat yang akan dijana. Tapi kita dah tak ada. Ilmu agama pupus. Sudah pupus. Ilmu tajwidnya sudah pupus. Ilmu fiqahnya sudah pupus. Ilmu tauhidnya sudah pupus. Usul fiqhnya sudah pupus. Usuluddinnya sudah pupus. Mana ada anak kita berminat untuk mencari ilmu? Setengah anak kita dah kahwin sampai umur 27 tahun. Semuanya dia beli. Baju dia beli, kasut dia beli, aiskrim dia beli, macam-macam lagi dia beli. Kereta dia beli, motosikal dia beli, motosikal besar dia beli. Tapi buku agama dia tak pernah beli. Bayang tuan-tuan. Magazin, macam-macam magazin di rumah dia. Selagi ada keluar magazin, dia beli magazin bersusun-susun dalam almari. Keluaran yang 5 tahun dulu, tuan-tuan dan puan, disimpan. Tapi tak ada magazin berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rumah itu. Inilah kehidupan kita. Hari-hari daripada kita bangun sampai kita tidur balik. Tuan-tuan, cuba tanyakan pada diri tuan-tuan. Hari ini saja, daripada bangun tidur, katakanlah bangun tidur pukul 5.45 sebelum subuh. Dan sekarang jam saya menunjukkan pukul 10.59, hampir jam 11. Bila saudara bercerita tentang kebesaran Allah? Bila saudara mendengar tentang kebesaran Allah hari ini? Bila saudara mendengar cerita keperjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila saudara mendengar hal-hal mengenai perjuangan Nabi, ghazwah-ghazwah, peperangan yang disertai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bila saudara mendengar antara adik-beradik, antara anak, ibu dan ayah hari ini cerita tentang jihad yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tak ada, tuan-tuan. Bayang agama kita punya cetek, tuan-tuan dan puan, punya pupus agama. Anak-anak kita tak kisah. Sebab itulah, tuan-tuan dan puan, macam saudara Norman menyebutkan tadi, kristianisasi, proses kristianisasi, proses mengkristiankan orang Islam, khususnya orang Kristian, gereja Kristian di Kuala Lumpur sudah menubuhkan unit khas untuk memurtadkan orang-orang Melayu. Unit khas di antara bangsa-bangsa yang ada di Malaysia, dikatakan di antara yang paling sukar untuk dimurtadkan ialah bangsa Melayu. Maka unit khas diperlukan. Saudara, hari ini kita mendengar kenyataan akhbar. Muka depan hari ini besar-besaran dalam surat khabar Sinar Harian. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Menteri Besar menunjukkan statement akhbar itu kepada saya. Apa dia kata? Saya selama ini bercerita tentang orang murtad. Saya selama ini bercerita tentang hal mengenai proses kristianisasi, mengkristiankan orang Islam. Saya sebenarnya hanya menakut-nakutkan, menimbulkan keadaan saudara-saudara yang lebih yang menjurus kepada haru biru, menimbulkan keadaan yang lebih mencorakkan kepada menimbulkan anxiety di kalangan masyarakat, unnecessarily menimbulkan anxiety dalam masyarakat, menimbulkan rasa tak sedap dalam masyarakat, menimbulkan rasa tidak aman dalam masyarakat. Saudara, dia mengatakan dia akan meminta Jais, Maiz dan Jais untuk meneliti, mengkaji, membuat siasatan terhadap apa yang saya lakukan, proses kristianisasi, proses memurtadkan orang Islam di negeri Selangor ini. Dia seolah-olah menafikan adanya gerakan mengkristiankan orang Islam. Dia seolah-olah menafikan bahawa apa yang berlaku sebenarnya adalah memang sebenarnya tidak berlaku di negeri Selangor ini. Saya yakin atas desakan daripada kawan-kawan DAP, saya yakin atas desakan daripada kawan-kawan PKR sendiri, maka hari ini Menteri Besar buat kenyataan keluar dalam surat khabar. Saudara-saudara menuduh saya mengada-ngadakan cerita-cerita mengenai proses memurtadkan umat Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan, saya menubuhkan unit selamatkan akidah ni dah masuk bulan yang ke-6 sekarang ini.
Kenapa baru hari ini nak bercerita tentang saya, tentang proses memurtadkan umat Islam di Malaysia ini? Baru hari ini nak sebut, saya menggunakan premis tempat pejabat di tempat saya masa jadi exco dulu. Kenapa saya menggunakan premis kerajaan untuk menjalankan kerja-kerja mencegah proses kristianisasi, proses memurtadkan orang-orang Islam di negeri Selangor ini? Apa masalah saya nak menggunakan jabatan kerajaan? Saya exco ketika itu. Apa masalah saya nak menggunakan jabatan kerajaan, menggunakan premis kerajaan? Saya exco hal ehwal Islam, hal mengenai memurtadkan orang Islam memang menjadi tanggungjawab utama seorang exco hal ehwal Islam. Apa ada masalahnya? Saya pun heran. Saya baca sebenarnya kenyataan akhbar tu daripada kemarin lagi, tapi keluar dalam surat khabar pada hari ini, keluar surat khabar dengan besar-besaran. Saya katakan tadi, muka yang pertama, front page dalam Sinar Harian. Saudara yang saya muliakan sekalian, saya nak menyatakan kepada saudara, proses memurtadkan umat Islam di Selangor, di Malaysia, saya nak ulang kenyataan Tuan Haji Norman Toha tadi, berada dalam keadaan yang sangat kritikal. Kita sedang mengeluarkan, insya-Allah tuan-tuan, satu video suami isteri yang sudah murtad, suami isteri yang sudah melalui proses baptism, dia sudah dibaptize. Satu proses suami isteri yang sudah melalui proses meminum air yang dipanggil sebagai holy water. Proses yang mengatakan mereka sudah mengadakan sebagai salah satu acara Kristian yang dipanggil sebagai last supper, makan malam yang terakhir. Makan malam yang terakhir. Sudah mengikuti kursus-kursus. Suami kepada isteri, dua orang tadi, saudara, memang sudah ditindik, dilatih untuk menjadi pastor, untuk menjadi orang-orang gereja yang tugas dia di antara lain ialah menyebarkan lagi pahaman Kristian, menyebarkan lagi pahaman Kristian seluas-luasnya. Masuklah sampai ke sungai Buaya, Sungai Kelambu, Kampung Sawah, Kampung Permatang Pasir, Kampung Banda, Kampung Jugra. Saudara-saudara, saya nak mengatakan apa yang mereka lakukan ini sangat-sangat real, sedang berlaku dalam keadaan satu proportion yang paling teruk, yang paling hebat, tanpa saudara-saudara dibanting Kuala ini menyadarinya. Saudara, mengikut daripada apa yang disebutkan dalam rakaman video oleh suami isteri itu, bilangannya tuan-tuan, satu kelompok, dia banyak kelompok. Satu kelompok yang diketuai oleh orang yang namanya pastor daripada gereja-gereja Kristian. Satu kelompok ada 200 orang, ada 300 orang. Bukan satu kelompok, bukan dua kelompok, bukan 3 kelompok. Mereka mengatakan dalam pertemuan dengan saya sejak dekat 5-6 kali pertemuan daripada masa-masa yang lalu, berpuluh-puluh kelompok, saudara. Kalikan saja kalau puluh-puluh kelompok. Kalau satu kelompok ada 200-300 orang begitu. Inilah yang sedang berlaku, saudara. Persoalannya, ini sedang berlaku, adakah saudara menganggapnya ini satu perlakuan yang isolated, yang terasing? Kejadian yang tidak perlu kita mengambil perhatian. Kejadian yang tak perlu kita ceritakan kepada anak kita. Tak perlu kita ceritakan kepada isteri kita. Tak perlu kita ceritakan kepada keluarga-keluarga terdekat kita. Tak perlu kita ceritakan kepada jiran tetangga dan sahabat anda kita. Persatuan Bekas Prajurit dan Bekas Polis Kuala Langat menghubungi saya untuk mengambil daya utama untuk datang pada malam ini. Selain dia bercerita tentang akidah, kita nak cerita tentang penyatuan umat Islam sebagai salah satu cara untuk kita mendapati masalah. Bagi saya, saudara, masalah akidah ni masalah nombor 1 dalam kehidupan kita di dunia ini. Tak ada masalah yang lebih besar daripada gugurnya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masalah ekonomi bagaimanapun, masalah ekonomi dalam musim depression, musim yang dikatakan ekonomi paling mengecut, itu pun terlalu kecil dibandingkan dengan gugurnya kalimah la ilaha illallah pada hati dan sanubari seorang insan di permukaan bumi ini. Mengecutnya ekonomi, mengecutnya pendapatan, hal mengenai inflation yang tidak dapat dikawal,
saudara-saudara, tidak menggegarkan arasy Allah Subhanahu wa taala. Tapi gugurnya sebuah kalimat daripada mulut, daripada hati sanubari seorang insan, bergegar arasy Allah Subhanahu wa taala. Bayang saudara-saudara. Inilah yang sedang kita fikirkan, puan-puan, tuan-tuan. Tuan-tuan di Sungai Kelambu ke, tuan-tuan di Kancung Darat ke, tuan-tuan daripada Teluk Panglima Garang, tuan-tuan daripada Sidangkang yang datang pada malam ini, tuan-tuan daripada Kemunting. Ada kamu Kemunting ke? Banting. Banting. Kemunting dekat Taiping. Ada pun bekas-bekas orang Kemunting kat sini. Saudara-saudara, saya nak menyebutkan lagi soal murtad. Soal yang sangat besar. Soal ekonomi, kita boleh berdepan dengan pakar ekonomi. Soal murtad, kita berdepan terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bayang saudara, Nabi Muhammad SAW selama 13 tahun menemukan ramuan formula untuk menentukan umat Islam tidak termasuk dikeluarkan daripada gejala menuakan, mentigakan, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang sudah berada tuan-tuan, beribu tahun setelah Nabi Muhammad SAW. Gejala ini yang ada di depan kita sekarang ini. Gejala ini ada di mana-mana pun. Di Kuala Langat, di Ulu Langat, di Kelang, di Sabak Bernam, di Sepang. Perkara ini saudara sedang giat diusahakan. Sebahagian daripada pendakwah mereka daripada Amerika, sebahagiannya daripada United Kingdom, sebahagiannya daripada Holland, sebahagian daripada Jerman, sebahagian daripada Perancis, sebahagiannya daripada Australia, sebahagiannya daripada Amerika. Yang akhir ini yang kebanyakannya datang daripada Korea Selatan, daripada Filipina dan juga daripada Indonesia. Mereka datang di sini, tuan-tuan, assignment mereka, satu orang datang, duduk di Malaysia,